Hai semua, hari ini kita akan berbincang mengenai komunikasi antara kanak-kanak dengan orang dewasa. Apa yang kita faham mengenai komunikasi antara kanak-kanak dengan orang dewasa? Hal ini berlaku apabila kanak-kanak tersebut mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan perkataan atau bahasa yang boleh diterima oleh masyarakat. Justru kebolehan kanak-kanak untuk berinteraksi bergantung kepada perkembangan sosial mereka. Jika perkembangan sosial kanak-kanak itu berkembang dengan baik, maka tidak ada masalah untuk anak-anak tersebut berinteraksi dengan orang lain. Justru kita tahu perkembangan sosial kanak-kanak ini bermula sejak kanak-kanak berusia 2 hingga 7 tahun, di mana dalam masa tempoh tersebut kanak-kanak perlu diajar serta diajarkan dengan persekitaran yang boleh meningkatkan perkembangan komunikasi mereka. Mereka belajar berhubung dengan orang lain dengan cara yang telah didedahkan oleh pendidik atau ibu bapa. Kebiasaannya mereka akan belajar melalui apa yang mereka dengar serta apa yang mereka lihat daripada masyarakat di sekeliling mereka, terutamanya dengan orang-orang yang terdekat, contohnya ibu bapa serta pendidik, karena ibu bapa serta pendidik merupakan orang yang terdekat kepada kanak-kanak tersebut. Oleh itu, kanak-kanak akan banyak belajar melalui ibu bapa serta pendidik karena mereka kerap untuk berhubung serta berjumpa setiap hari. Masyarakat tanpa kanak-kanak biasanya akan memperoleh sesuatu maklumat atau mereka akan belajar sesuatu konsep melalui apa yang mereka dengar tanpa membuat penilaian tentang sesuatu perkara tersebut sama ada ia bersesuaian atau tidak bersesuaian. Oleh itu ibu bapa dan masyarakat perlu mendedahkan atau perlu menyokong kanak-kanak tersebut untuk belajar konsep berkomunikasi tersebut dengan cara yang positif agar kanak-kanak dapat berkembang dengan baik, agar mereka dapat menguasai konsep berkomunikasi mereka melalui konsep sosial dan bahasa mereka dengan cara yang betul. Antara cara-cara komunikasi yang positif kepada kanak-kanak ialah ibu bapa maupun penjaga haruslah berperanan sebagai rakan baik anak-anak, di mana mereka seharusnya berperwatakan lembut dan mesra, namun juga tegas dalam mendidik anak-anak. Hal ini karena anak-anak, khususnya para remaja, kebiasaannya akan menurut cakap rakan atau sesiapa saja yang memahami perasaan mereka. Oleh itu, ibu bapa seharusnya berperanan sebagai rakan baik kepada anak-anak dalam membentuk komunikasi yang positif. Hai, hello, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Ruslinda Jenius dan hari ini saya akan membentangkan tentang cara-cara berkomunikasi dengan kanak-kanak. Oke, antara cara berkomunikasi yang baik dengan kanak-kanak adalah dengan sentiasa bertanyakan kabar dan keseharian mereka. Oke, di mana kanak-kanak ini sangat suka untuk bercerita. Oke, dan pemikiran kanak-kanak ini adalah luar daripada pemikiran orang dewasa. Oke, dengan menanyakan kabar dan juga keseharian mereka, itu akan memudahkan kanak-kanak bersosial dengan positif. Oke, dari segi positif dia adalah dari segi perkataan yang dituturkan oleh ibu bapa dan juga guru. Oke, seterusnya bertanyakan kabar dan keseharian kanak-kanak ini sebagai ibu bapa, guru ataupun ahli keluarga. Dengan bertanyakan kabar ini kita boleh membantu kanak-kanak untuk meluahkan perasaan mereka. Contohnya kita akan mengetahui perasaan kanak-kanak dan keinginan kanak-kanak serta persoalan yang ada pada kanak-kanak. Oke, dan di situ kita perlu mengambil peluang untuk memberikan dan mengajarkan cara bersosial yang baik kepada kanak-kanak. Oke, oleh itu bersosial ini sangat dititik beratkan untuk kanak-kanak karena bersosial ini adalah dapat menghadiahkan kanak-kanak hal-hal yang positif dan bermanfaat pada diri kanak-kanak. Cara kita berkomunikasi dengan kanak-kanak ini adalah dengan cara kita memberikan sepenuh tumpuan kita ketika kanak-kanak sedang bercakap, dimana ketika seorang kanak-kanak sedang bercerita maupun di hadapan kelas atau di hayalak ramai, kita sebagai seorang individu haruslah mendengar apa yang disampaikan oleh mereka dengan memberikan perhatian sepenuhnya apa yang keluar daripada mulut mereka. Dengan itu, mereka akan lebih merasa dihargai dan disayangi sama sekali. Di samping itu juga, dengan kita telah memberikan tumpuan terhadap setiap apa yang mereka katakan, kita
kita mampu mengetahui apa yang mereka sedang rasakan ketika itu dan memerhati setiap pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Dan di sini kita dapat membantu kanak-kanak tersebut agar lebih kerap bercakap dengan diri kita, karena mereka tahu bahwa apabila mereka sedang bercakap atau bercerita dengan kita, mereka akan merasa lebih nyaman karena kita telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap mereka. Ketika mereka sedang bercakap juga, kita haruslah menatap mereka dengan penuh perasaan dan tidak melakukan sebarang kerja yang membuat mereka terganggu, serta kita haruslah juga membiarkan mereka menghabiskan setiap ayat yang hendak mereka cakap, sehinggalah mereka menyuruh kita untuk bercakap apabila mereka bertanyakan soalan kepada kita berkaitan topik yang mereka bicarakan. Di sini, apabila mereka sudah kerap bercakap dengan kita, maka pada waktu pembelajaran berlangsung di dalam kelas, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka, dan dengan itu pembelajaran bakal berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah akibat daripada terdapatnya komunikasi seorang guru dan kanak-kanak di dalam kelas. Seterusnya, strategi komunikasi positif yang boleh meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak ialah dengan mengelakkan diri daripada mempermalukan kanak-kanak di hadapan orang ramai. Tetapi carilah solusi ataupun cara untuk membantu memperbaiki kelakuan mereka. Misalnya, apabila kanak-kanak memperolehi keputusan yang kurang memuaskan dalam peperiksaan, ibu bapa janganlah membandingkan keputusan anak dengan kanak-kanak yang lain, serta jangan jadikan pencapaian anak yang kurang cemerlang sebagai bahan bualan dengan orang lain. Hal ini karena dengan melakukan perbuatan mempermalukan anak di hadapan orang ramai akan menimbulkan perasaan dendam anak terhadap ibu bapa, dan hal ini juga akan membuat kanak-kanak tidak percaya diri. Justru itu, ibu bapa haruslah sentiasa memberi bimbingan serta dorongan yang positif terhadap kanak-kanak agar terus berusaha lebih gigih lagi untuk memperolehi pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan. Contohnya, dengan memberikan kata-kata motivasi seperti ini. Tidak mengapa, berusaha lebih gigih lagi, asalkan kamu sudah melakukan yang terbaik. Dengan adanya sokongan positif ibu bapa terhadap kanak-kanak, maka kanak-kanak akan termotivasi dan mereka akan berusaha lebih gigih lagi untuk memperolehi pencapaian yang cemerlang dalam bidang akademik. Melalui strategi ini, perkembangan sosial kanak-kanak akan meningkat ke arah yang lebih positif karena adanya hubungan silaturahim yang erat antara ibu bapa dan anak, serta sokongan dorongan yang positif daripada keluarga, terutama sekali ibu bapa. Seterusnya ialah kesimpulan. Komunikasi. Sejak bayi dalam perut, ibu bapa sudah berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi ini sangat penting karena melalui komunikasi sesuatu perkara itu disampaikan, diterima, dan disebarkan. Komunikasi ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah seperti yang sedang dilakukan sekarang, yaitu melalui percakapan. Manakala non-verbal pula ialah sesuatu yang dikaitkan dengan bahasa isyarat ataupun tubuh badan kita. Contohnya dari mimik muka, pergerakan tubuh badan. Bagi membantu kanak-kanak dalam kemahiran komunikasi yang positif, terdapat beberapa strategi yang boleh dilakukan. Antaranya ialah cara berkomunikasi yang mesra dengan kanak-kanak seperti seorang rekan baik, sentiasa bertanyakan kabar mereka, memberikan tumpuan ketika mereka bertutur, dan elakkan mempermalukan kanak-kanak dalam apapun keadaan, dan tegur mereka di tempat yang sesuai. Ini adalah antara strategik yang boleh dilakukan dalam kemahiran komunikasi yang positif yang akan membantu meningkatkan kemahiran bahasa dan sosial kanak-kanak.
Karena daripada komunikasi, kanak-kanak mendengar banyak bahasa, sebutan yang betul, dan penggunaan ayat yang sesuai, sehingga mereka merasa yakin untuk bersosial ataupun berinteraksi dengan individu yang lain. Oleh yang demikian, terdapat banyak strategi komunikasi positif yang akan membantu meningkatkan kemahiran bahasa dan sosial kanak-kanak. Marilah kita sama-sama membantu meningkatkan perkembangan mereka, karena kanak-kanak yang mempunyai komunikasi yang berkesan dan efektif akan melahirkan individu yang berilmu, berkeyakinan, dan cemerlang dalam banyak perkara. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.